Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi ini marilah sesama kita menzahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan nikmatnya dan rahmatnya yang begitu luas kepada kita. Maka dengan nikmat dan rahmat Allah yang melimpah ruah kepada kita itu, maka perbanyakkanlah kita mengucapkan alhamdulillah dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga dengan ucapan alhamdulillah dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah limpahkan rahmatnya yang begitu luas lagi kepada kita, dan Allah berkatkan kehidupan kita seharian. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan terus lagi pengajian kita dalam kitab Matan Arba'in susunan Imam An-Nawawi, masih lagi membincangkan hadis yang kedua, yakni pertanyaan Jibril alaihissalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan Islam. Maka Nabi menjawab dalam hadis ini, Al-Islam an ta'budallah, Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu bahawa engkau mengucap dua kalimah syahadah dan mengakui bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu utusan Allah, dan engkau mendirikan sembahyang, engkau menunaikan zakat, engkau melaksanakan puasa di bulan Ramadan dan menunaikan haji di Baitullah sekiranya kamu mampu. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung lagi rukun Islam yang keempat, iaitu menunaikan haji. Rukun Islam yang keempat rukun Islam yang keempat iaitu berpuasa di bulan Ramadan. Pada bulan lepas baru saja kita telah menamatkan puasa kita tuan-tuan di bulan Ramadan. Selama 30 hari kita berpuasa, kita telah laksanakan rukun Islam yang keempat, yakni berpuasa di bulan Ramadan. Tiap-tiap orang Islam wajib berpuasa. Puasa ini Allah Subhanahu wa taala wajibkan ke atas tiap-tiap orang Islam yang mukallaf. Berpuasa menurut Islam bererti mencegah nafsu lahir dan batin dari segala yang dilarang. Orang yang berpuasa tadi, dia mencegah nafsu dia lahir, nafsu lahir dan batin. Maksud lahir ni maksudnya maksud luaran, dan batin ini ialah dalaman, dari segala yang dilarang, serta menguasai gerak-geri badan dari melakukan sesuatu yang ditegah oleh hukum. Jadi orang yang berpuasa ini ialah orang yang menahan diri dia, menahan nafsu dia, menahan fizikal dia dari melakukan sesuatu yang ditegah oleh hukum. Sebagai contohnya, dia menahan nafsu dia daripada melakukan hubungan jenis, melihat perkara yang mungkar dengan menggunakan matanya, dan melakukan dengan anggota dia
perkara-perkara yang dilarang oleh syarak. Inilah orang yang puasa sepatutnya begitu. Puasa wajiblah ditunaikan menurut ketentuan syariat. Jadi orang puasa ni mestilah mengikut tentuan syariat. Syariat kata berpuasa tadi meninggalkan makan dan minum serta meninggalkan syahwat hubungan suami isteri bermula daripada terbit matahari sampailah tenggelamnya matahari. Yakni tempoh puasa tadi. Mengikut ketentuan syariat. Syariat telah tentukan begitu. Allah menetapkan syariat puasa dengan firman-Nya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183 dan 184. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yakni dalil Allah SWT menjelaskan kepada kita hukum wajib berpuasa. Sebagaimana maksudnya, hai orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman? Kita lah. Kita orang Islam ni yang merdeka, yang waras, yang mukallaf, diwajibkan atas kamu puasa, yakni menahan makan dan minum serta nafsu syahwat kamu sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu. Maknanya puasa ni tuan-tuan, bukan sahaja kita umat-umat Nabi dahulu pun telah diwajibkan berpuasa. Supaya kamu bertakwa, iaitu beberapa hari yang tertentu. Puasa ni beberapa hari yang tertentu, hari-hari yang tertentu. Berapa? 30 hari di bulan Ramadan. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, dan bagi orang yang puasa ni, Allah Ta'ala kata sekiranya dia sakit ataupun dia dalam perjalanan musafir, maka wajib ia puasa beberapa hari yang ketinggalan itu di hari-hari yang lain. Maka bagi orang sakit dibenarkan kepada dia meninggalkan puasa. Orang musafir juga diberi keringanan kepada dia untuk meninggalkan puasa. Jadi sekiranya dalam hari-hari tempoh yang ditinggalkan itu, maka hendaklah dia wajib ganti di hari-hari yang lain bila selepas daripada bulan Ramadan itu. Ayat tersebut menerangkan perintah puasa dan hukum yang bertalian dengannya. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa hukum puasa dan perkara-perkara yang bersangkut paut dengan puasa itu, serta menjelaskan pula faedah atau hikmahnya. Faedah puasa atau hikmah puasa. Secara ringkas, dihuraikan secara ringkas tetapi tegas dalam rangkaian perkataan yang sedikit lagi kemas. Perkataan sedikit saja tetapi ianya tegas dan kemas, iaitu firman-Nya akhir daripada ayat 183 surah Baqarah itu, la'allakum tattaqun. Pendek saja, la'allakum tattaqun, dua perkataan saja. Artinya supaya kamu bertakwa. Maknanya Allah perintahkan kita puasa selama 30 hari di bulan Ramadan ini. Hikmahnya, faedahnya yang kita dapat adalah takwa. Supaya kamu bertakwa. La'allakum tattaqun. Jadi, berpuasa untuk mencapai derajat takwa,
adalah hikmah faedah yang terkandung dalam puasa tadi. Jadi orang yang puasa, ya, sekiranya dia puasa dengan betul, ya, menjaga adab-adab puasa, tata susila puasa, tertib puasa itu, insya-Allah dia akan dapat hikmah, dia akan dapat darjat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang dijadikan maksud utama dari puasa adalah suatu perkataan mudah disebut, mudah saja sebutnya takwa. Takaf wawya. 4 perkataan. Takwa, 4 perkataan mudah sebut, ya. Satu perkataan yang mudah disebut dan diingat. Disebabkan itu amat sedikit hurufnya. 4 perkataan sedikit, ya. Tetapi sangat banyak dan luas pengertiannya. 4 patah perkataan takaf waya, tetapi, ya, sangat banyak dan luas pengertiannya. Terbukti dari bermacam-macam pengertian dan tafsiran para ulama dari beberapa jurusan ilmu. Jadi berbagai-bagai ulama menghuraikan perkataan takwa ini dengan ilmu masing-masing, ya, dengan jurusan ilmu masing-masing. Bagi ulama tasawuf, dia huraikan takwa dalam bentuk tasawuf. Bagi ulama fiqh, dia huraikan takwa ini dalam menjurus ke arah hukum dan sebagainya. Bagi ulama tafsir, dia huraikan dengan cara tafsiran masing-masing. Jadi luas pengertiannya walaupun sedikit perkataannya, mudah disebut 4 huruf saja, maka ianya membawa pengertian yang cukup besar, pengertian yang sangat banyak, dan pengertian yang cukup luas. Terbukti, ya, ulama telah menghuraikan beberapa tafsiran kalimah ini. Di antaranya, ya, ada di antara ulama ini menegaskan bahawa puasa adalah untuk mencegah diri dan jiwa dari penyakit. Ulama, ya, menghuraikan perkataan takwa ini, ya, dengan melaksanakan puasa itu boleh mencegah diri dan jiwa dari penyakit dan kerosakan akhlak. Ya, ni. Jadi ulama tasawuf dia hurai begitu. Puasa ni boleh mencegah diri kita dari penyakit, bukan saja penyakit batin, bahkan penyakit fizikal. Ya, orang yang puasa sudah tentu orang yang sihat tubuh badannya. Nabi jamin, ya, dalam hadisnya, sumu tasihhu. Puasalah kamu, nescaya kamu, tubuh badan kamu akan jadi sihat. Ya. Kemudian kerosakan akhlak. Ya, puasa juga boleh mencegah penyakit dan jiwa dan juga daripada kerosakan akhlak. Maknanya orang puasa akhlak dia elok, tuan-tuan. Ya. Puasa tadi membimbing jiwa dia dan tingkah lakunya sebagai tingkah laku orang yang mulia, orang yang beriman. Sebab tu orang puasa dia tidak mencuri, orang puasa dia tidak bercakap bohong, orang puasa dia tidak bergaduh, orang puasa dia tidak meninggalkan sembahyang, orang puasa dia tidak melengah-lengahkan sembahyang. Yang ini akhlak orang yang puasa. Akhlak yang sebenar-benarnya yang dikatakan puasa tadi boleh mendidik jiwa. Puasa boleh mendidik akhlak, ya. Akibat dari nafsu yang tidak pernah dikawal dan dipelihara. Jadi nafsu kita ni kalau kita tidak di bulan puasa, tuan-tuan, nafsu kita tidak dapat mengawal fizikal kita. Jadi kalau bulan puasa, insya-Allah, ya, nafsu tadi dapat dikawal dengan cara berpuasa. Penegasan ini berdasarkan kepada perkataan takwa itu. Ulama telah huraikan, ya,
takwa tadi, dengan cara berpuasa tadi boleh mendidik jiwa. Kerana tiap-tiap perkataan atau perbuatan yang dimaksudkan untuk mencegah kejahatan serta memelihara diri dari terjumus ke kancah maksiat yang merosakkan adalah bererti takwa. Maknanya tiap-tiap perbuatan, tiap-tiap perkataan yang maksudnya boleh mencegah kejahatan serta memelihara diri dari terjumus ke kancah maksiat yang boleh merosakkan itu adalah bererti takwa. Dalam Al-Quran banyak disebut perkataan takwa yang diikuti dengan pengertiannya. Banyak sangatlah. Takwa kita jumpa dalam Al-Quran banyak. Kalimah takwa ini daripada ittaqullah, sebagai contohnya, daripada perkataan takwa. Takut maksudnya takut, takut kepada Allah. Dalam Al-Quran banyak disebut perkataan takwa yang diikuti dengan pengertian serta banyak pula didapati ayat yang menerangkan sifat-sifat orang-orang yang bertakwa itu dan anjuran untuk menjadi orang takwa sebagaimana pada ayat perintah berpuasa. Jadi kalaulah nak dapatkan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, salah satunya anjuran supaya kita berpuasa, khususnya puasa bulan Ramadan itu. Takwa seperti mana yang telah diterangkan pengertiannya mengandungi makna pemeliharaan atau pencegahan. Takwa sebagaimana yang dijelaskan membawa makna pemeliharaan dan pencegahan. Pemelihara maksudnya takwa tadi memelihara jiwa kita agar tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Pencegahan pula, takwa ni boleh mencegah nafsu kita, boleh mencegah jiwa kita, boleh mencegah akal pemikiran kita daripada perkara-perkara memikirkan, melaksanakan perkara-perkara yang boleh mendatangkan kemudaratan kepada agama kita dan boleh mendatangkan dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut keterangan Al-Quran, takwa adalah untuk memelihara daripada api neraka. Jadi keterangan Al-Quran, takwa ini boleh menghindarkan diri kita daripada api neraka. Takwa adalah sebaik-baik bekalan yang berguna bagi manusia di dunia dan di akhirat. Tidak ada bekalan yang sebaik-baik daripada bekalan takwa ini. Bukan saja di dunia, bahkan di hari akhirat nanti, ianya berkekalan, berada bersama orang-orang yang mempunyai sifat takwa itu. Takwa adalah pembuka jalan ke arah kemudahan sesuatu urusan. Kunci kepada kemudahan urusan. Orang yang ada sifat takwa, tuan-tuan, dia tidak bercakap bohong. Kalau dia berjanji dengan orang, dengan kawan, dengan seseorang, maka dia tepati janji. Sebab apa? Sebab kalau dia berbohong, kalau dia tidak menepati janji, berlawanan dengan sifat takwa yang ada pada dia. Maka sebab itu Tuhan kita disebut sebagai pembuka jalan, sebagai kunci ke arah kemudahan sesuatu urusan. Takwa adalah sebab penghapusan dosa dan kesalahan. Dengan adanya takwa, dia tidak buat dosa. Dia tidak mencuri, tidak berzina, tidak merompak. Sebab apa? Sebab takwa ada dalam diri dia yang boleh mendidik, membentuk, menjaga jiwa dia
diri dia daripada melakukan perkara-perkara yang boleh mendatangkan dosa. Kerana ini maka amatlah tepat pemakaian perkataan itu untuk menunjukkan hikmah puasa. Jadi antara hikmah yang paling besar di dalam kita berpuasa itu adalah taqwa, la'allakum tattaqun. Orang yang puasa ni tuan-tuan, hikmahnya adalah tidak lain dan tidak bukan, yang paling besarnya adalah untuk mendapat ketakwaan yang boleh membentuk diri dia, boleh membentuk jiwa dia agar terpimpin, agar terarah ke arah kebenaran, ke arah keredaan Allah Subhanahu wa taala. Takwa hasil dari puasa dan dari amal-amal yang lain adalah satu darjat dan maqam yang paling tinggi dan mulia dalam pandangan Islam. Satu darjat Allah letakkan. Orang yang punya sifat takwa dalam dirinya, dia akan dapat satu darjat dan maqam yang tinggi dalam pandangan Islam. Menurut pengajaran Al-Quran, ukuran kemuliaan pribadi seseorang tidak disebabkan keturunannya atau kebangsaannya. Maksudnya Islam telah mengukur. Nak lihat orang itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala bukanlah dengan sebab keturunan atau dengan sebab kebangsaannya, bangsa dia. Mulianya seseorang itu kerana takwanya. Kalau kita lihat tuan-tuan, Bilal bin Rabah, yang mana Rasulullah menjanjikan syurga kepada Bilal bin Rabah. Kalau kita lihat bagaimana Bilal bin Rabah di saat-saat dia diancam, di saat-saat dia dizalimi oleh puak-puak Quraisy, puak-puak yang menentang Islam ini, dengan meletakkan batu besar di atas dadanya, maka dia masih lagi boleh menyebut ahad, ahad. Maknanya kalimah yang disebut itu hasil daripada penjanaan takwa yang dibentuk di dalam jiwanya. Ini kalau kita lihat, dia bukan seorang yang bangsa Habsyi, orang yang kulit hitam. Kalau kita katakan kulit hitam legam lah, hitam legam ni maknanya tidak ada yang putih kecuali gigi dan matanya sahaja. Jadi walaupun begitu, mulianya dia sebab takwa. Kalaulah kita orang kulit putih, orang yang bangsawan, kedudukan, pangkat, darjat dan sebagainya, kalaunya tidak melakukan ibadah puasa, tidak melakukan ibadah-ibadah yang lain yang tidak terpimpin ke arah ketakwaan kepada Allah SWT, maka Islam tidak memandang mulia seseorang itu. Walaupun dia kaya, punya kedudukan, gelaran dan lain-lain sebagainya, kecuali dia ada sifat takwa kepada Allah. Alangkah mulianya sifat takwa ada, kemudian dia pula orang kaya, kemudian dia pula orang yang berpendidikan, kemudian dia pula orang yang pandai, kemudian dia pula orang yang keturunan bangsawan dan sebagainya. Alangkah lagi mulia. Tetapi kalaulah dia tidak ada sifat takwa, bagilah apa jua kedudukan, pangkatnya, darjatnya, keturunannya, kepandaiannya dan sebagainya, maka tidak menjadi ukuran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ukuran itu terletak pada takwa. Ukuran mulianya seseorang itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah. Maka dengan ini fahamlah kita bahawa alangkah mulianya orang yang puasa kerana hikmatnya untuk takwa. Mulia. Orang puasa ni tuan-tuan, tuan kita disebut orang yang mulia kerana puasanya tadi hikmahnya takwa. Setinggi-tinggi makam di sisi Allah Subhanahu taala, makam yang paling tinggi di sisi Allah ialah takwa. Tetapi untuk mencapainya tidaklah mudah, bukan senang. Bukan senang untuk mencapai takwa, makam takwa ini.
Kerana semata-mata puasa dan berlapar sahaja, belumlah tercapainya makam itu. Puasa, menahan makan dan minum pada siang hari, belum tercapai untuk mendapat makam itu. Kerana demikian, maka alangkah murahnya nilai takwa. Kalaulah begitu, kalaulah dengan puasa itu sahaja, puasa macam mana? Puasa yang tidak jaga mata, puasa yang tidak jaga lidah, puasa yang tidak jaga pendengaran, puasa hanya menahan makan siang hari, lapar dan dahaga, tetapi dia tidak menjaga pemikiran dia, pergerakan tingkah lakunya, maka dia tidak dapat makam takwa itu. Bukan begitu mudah untuk mendapat makam itu. Puasa bukanlah semata-mata lapar, bukan hanya semata-mata lapar saja. Sedang nafsu masih tidak puasa dan budi pekerti masih juga buas. Puasa tak makan, tak minum, tetapi sembahyang tidak, sembahyang tidak, maksiat lain buat, budi pekerti masih buas. Bukanlah ini puasa yang sebenarnya. Puasa bukanlah semata-mata lapar saja, tetapi puasa adalah berlapar untuk mendidik pribadi menjadi orang yang patuh, lagi berbudi serta bertimbang rasa. Puasa yang dilakukannya itu dalam keadaan dia lapar, dia jaga pemikiran dia, dia jaga lisan dia, dia jaga tingkah laku dia. Bahkan dia juga melaksanakan amalan-amalan lain, amalan-amalan yang boleh mengelakkan diri dia terguris dengan dosa Allah Subhanahu Wa Taala. Dia elakkan diri dia itu. Maka dia menjadi orang yang patuh dan berbudi serta bertimbang rasa. Makna dia dalam dia berpuasa, dia kasih sayang. Dia ada kasih sayang sama manusia yang lain, sama makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kasih sayang kepada binatang. Kalau dia nampak kucing di dalam perjalanan, maka dia ambil letak di tepi, bukan dia langgar tak. Ini orang puasa begitu. Dia tidak marah orang, dia tidak cuba maki orang, dia tidak ajak orang bergaduh. Maka ini orang yang dapat makam takwa dan makam yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berusaha melipat gandakan usaha mengingati kebesaran Allah SWT. Dia dalam dia berpuasa itu, dia memikirkan kebesaran Allah SWT. Ya Allah, sungguhnya aku ni puasa, bagaimana orang yang tidak makan seperti mana aku lapar ini. Aku lapar hanya beberapa waktu saja. Bahkan orang yang susah ni, dia tidak makan beberapa hari. Kalaulah dia ada memikirkan begitu, insya-Allah dia akan ada rasa, dia akan ada sifat takwa dalam dirinya, yakni dengan banyak melakukan perkara kebaikan, menjauhkan kejahatan, sama ada dengan hati, perkataan dan perbuatan. Orang puasa, dia kena jaga itu, jaga hati dia, kena jaga perkataan dia, kena jaga perbuatan dia. Kalau tidak demikian, kalau dia tak jaga, maka puasa adalah semata-mata lapar dan dahaga. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari, "Man lam yada' qaula zuri wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa tidak meninggalkan perkataan bohong dan melakukannya, ini orang puasa. Orang puasa, dia tidak melakukan, dia tidak meninggalkan perkataan bohong dan melakukannya. Dia puasa tapi dia sentiasa bercakap bohong dan tidak meninggalkan percakapan bohongnya itu. Maka tidaklah ada hajat bagi Allah pada makanannya dan minumannya
yang ia tinggalkan itu. Tidak berartinya tidak ada apa-apa pada Allah SWT. Allah tak berhajat pun apa yang dia tinggalkan makan dan minumnya itu. Maknanya orang puasa ni mestilah meninggalkan perkataan, perbuatan yang boleh mengurangkan pahala puasanya ataupun boleh membatalkan puasanya. Baik tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Berapa ramai daripada orang yang puasa itu dia tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Sebab apa? Sebab puasanya itu hanya puasa menahan makan dan minum di sehari saja. Yang lain dia buat bercakap bohong, dia buat sembahyang dia tak lakukan, tipu orang pun berlaku, dan perkara-perkara pendustaan, perkara-perkara kejahatan dia buat juga. Maka orang ni hanya dia dapat lapar dan dahaga saja. Yang lain dia tidak dapat, dan Allah SWT tidak memandang apa yang ditinggalkannya itu. Baik tuan-tuan rahmati Allah, yang ni apa yang ditinggalkan, yang ni dia tinggal makan dan minumnya itu. Baik tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulannya, rukun Islam yang keempat yakni berpuasa di bulan Ramadan kita telah lakukan pada bulan lepas tuan-tuan. Dan intipati daripada hikmah daripada puasa itu mengajar kita untuk mendapat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa, untuk dapat takwa ni kita mestilah jaga mulut kita, jaga penglihatan kita, jaga pendengaran kita, jaga tingkah laku kita daripada melakukan perkara-perkara yang boleh berdosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat kita ini dalam keadaan yang berpuasa. Kalau kita ingat kita dalam keadaan berpuasa, insya-Allah kita tidak lakukan perkara-perkara sedemikian. Moga-moga puasa yang kita lakukan itu akan mendapat maqam yang terpuji, maqam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitu takwa. Kalimah takwa mudah disebut tetapi pengertiannya cukup besar, cukup luas yang diperbincangkan oleh para ulama. Baik tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira sekadar itulah untuk pagi ini dalam sesi kuliah yang kedua, surau As-Sa'adah, Pakman Rakyat. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam sesi yang akan datang dalam bab menunaikan haji, rukun Islam yang kelima, yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ditanya oleh malaikat Jibril alaihissalam. Sekian yang baik pada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah kejalahan diri saya, aqul qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.